Wah! Berhenti. Tidak! Berhenti, berhenti, berhenti! Berhenti! Aku akan beritahu ayah aku untuk bunuh kau, Grow! Kau yang buat! Sekarang kau gugup. Okey. Lepaskan aku! Mari kita cari pintu. Itu tiada masalah. Jangan tendang. Kamu baru saja buat. Jangan tendang. Bila message berserabut dan cemburu memuncak, teman-teman wanita ini tidak akan diam. Dari pertengkaran jalan raya hingga garage, kemarahan tercetus, tumbukan, dan kadang senjata api digunakan. Letupan emosi ini benar-benar berlaku. Kami akan kira 6 kejadian. Teman-teman wanita hilang kawalan dan semuanya direkam oleh kamera badan. Selamat datang ke After Hours, dibawakan oleh Law and Crime. Saya Sam Goldberg. Episode After Hours kali ini bermula di Palm Beach, Florida, di mana Colette Pena menjadikan garaj letak kereta sebagai pentas pribadinya. Apa yang bermula sebagai pertengkaran dengan teman lelakinya dengan cepat menjadi tidak terkawal apabila polis berkata Pena dengan botol kaca di tangan mengejar teman lelakinya melalui garaj, malah melompat masuk ke dalam keretanya, meninggalkan pegawai polis berdepan dengan kekecohan, darah dan seorang wanita yang benar-benar hilang kawalan. Saya tak bekerja. Saya penat. Lelaki ini menyeksa saya. Dan orang entah siapa-siapa asyik message. Saya dah penat. Awak nak tambah peneraan itu? Awak nak lihat gambar peneraan itu? Saya dah tengok. Saya ada gambar-gambar peneraan loh. Mula dengan 4 perkataan agama. Dia fikir ini sampah? Kau nak buat apa? Dari mana? Bila berlaku? Siapa nama kau? Siapa nama kau? Aku perlu tahu dengan siapa aku bercakap. Siapa nama kau? Sekarang kau enggan beri maklumat, tapi kau mesej. Ini siasatan. Sekarang bukan pilihan kau. Kau mesti beri maklumat itu. Itulah yang saya cuba buat kau faham. Kau boleh gunakan ini. Benda ni untuk kawal masalah kau. Supaya kau tak timbulkan masalah lagi dan kau dapat tuduhan tak perlu daripada aku. Jadi, aku perlu tahu siapa yang dimaksudkan. Ya, kau sambungkan macam jari. Macam jari, faham? Ya takkan jawab! Ya takkan jawab! Siapa tu? Saya akan berikan nama dia. Apa nama dia? Tak, ini penderaan. Saya dah penat. Apa nama dia? Ini penderaan, bro. Saya dah penat. Kau nampak tak? Memang penderaan. Itu dari mana? Ini memang penderaan. Bro, itu dari mana? Saya dah penat dengan semua ni. Macam dia dah dera saya, lepas tu masih mesej saya. Saya penat. Saya penat mental. Macam itu tak adil. Itu memang tak adil. Saya tak nak beritahu awak apa yang berlaku. Tak, awak kena bercakap dengan dia. Hello. Ya, awak ada di bawah dengan pegawai tu? Okey. Okey, ya. That's okay. Kami dah sampai. Terima kasih. Boleh saya mati? Saya dah penat dengan sikap suka salahkan mangsa. Ini adalah penderaan fizikal dan mental. Dia ni mesej saya. Siapa ni? Saya tak kenal dia. Kenapa dia mesej saya? Saya tak kenal dia. Saya tak tahu siapa atau nama dia. Saya tak tahu. Ini sedang berlaku dan dia mesej saya. Saya didera fizikal. Kemudian dia mesej saya pula. Itu tak adil. Saya tak nak pergi kerja. Saya tak akan pergi. Saya tak akan pergi. Dia tak akan. Korang sedang bercinta tak? Dia takkan buat laporan polis. Orang sedang bercinta ke? Dia memang tak nak buat laporan polis. How many guys in the day? Itu tak penting. Dia tak nak buat laporan polis. Saya tak akan bagi gambar. Dah berapa lama korang bercinta?
Hampir setahun. Hampir setahun. Kamu semua. Saya jumpa sebotol, tapi ia botol plastik. Saya nak letak botol plastik atau botol kaca? Tengok ini. Kamu jumpa dia. Saya dah cuba telefon dia 2 hari berturut-turut. Tapi dia pula mesej saya sejak malam tadi dengan kata-kata kasar. Kononnya, kamu memalukan diri sendiri. Kalau itu teman lelaki saya, dia takkan mesej saya begitu. Saya takkan benarkan dia mesej rancangan sebarangan. Pegawai bertindak menangkap dan mengawal keadaan. Dia terus bercakap, menggigit tangan, menggelupur di garaj, mendesak Mahu ke kerja dan mendakwa jadi mangsa. Tolong pulangkan ID saya. Awak tak boleh buat macam ni. Tidak, saya timatan awak. Untuk apa? Sebab dia tengah bersihkan bateri. Jadi saya kena pasang balik. Tak, macam ni. Biar saya telefon dia dulu. Boleh saya telefon dia dulu? Awak nak tinggalkan barang kemas dalam kereta atau bawah? Bro, boleh tak jangan dakwa saya memukul pada saya, tolong? Macam mereka tengah tangkap saya, bro. Dia akan pegang telefon kau semasa kita tukar. Mereka tangkap saya. Boleh suruh dia berhenti. Dia kata dia tak nak buat laporan polis. Nah, tapi awak tak boleh. Bagi dia telefon. Bro, mereka kata dia tak nak buat laporan polis. Dengar. Macam mereka betul-betul tangkap aku sebab tahu, bro. Aku benci kau. Kau tak ada alasan nak tanya aku. Dia tak buat laporan pun. Apa? Hanya kalau gitu. Ini kes rumah tangga. Tak maksud saya kena pergi kerja. Saya tak tahu nombor telefon isteri. Kami akan aturkan itu dengan dia. Adakah anda mahu tinggalkan semua barang anda dalam kereta? Ada ahli keluarga rapat. Ayah, boleh tak ayah beritahu saya? Tak, saya nak pergi. Saya nak pergi! Ya, saya boleh. Ya, saya boleh. Jangan buat begitu. Saya perlu telefon awak. Saya perlu pergi. Saya perlu pergi. Jangan paksa saya. Bagi saya sekejap. Kopi saya! Jangan buat begitu! Saya sedang cuba masukkan kaki sebelah lagi. Dia kata dia tak nak dakwa. Macam. Kenapa buat begini? Tolong jangan buat macam ni. Dia adalah saya, tapi saya pula dipersalahkan. Dengar sini. Dengar cakap saya. Saya tak mau awak kena tuduhan lain. Berhenti! 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 Berhenti. Saya sangat penat dengan semua ini. Saya sangat penat dengan ini. Kami ada pergelutan 15. Saya di bawah bersama mangsa di tengah-tengah. Bertenang. Saya nak bercakap dengan ini. Kena berhenti. Kau kena berhenti. Saya nak cakap dengan ini. Berhenti. Kau kena berhenti. Kau kena bertenang. Saya nak bercakap. Bertenang. Berhenti! 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 Jangan buat begitu. Berhenti! Berhenti. Lepaskan saya! Saya cuma mengunci kakinya. Saya sudah memegang dia. Saya dah angkat dia, cuma cuba kunci kakinya. Hey, relax. Ini tidak membantu awak. Bertenang! Lepaskan! Saya tak boleh sebab awak cuba cedera dan ini. Berhenti, Tuan. Berhenti. Jangan sembunyikan diri lagi. Tolong Tuan, jangan gigit diri sendiri. Berhenti. Saya tak apa-apa.
Hentikan. Tidak, saya tak buat. Berhenti sembunyikan diri kamu. Pergelangan tangan saya sakit. Kalau nak ikut, bantu pegawai Goldberger. Kami masih cari wanita ini. Mereka menahan dia. Kau kena berhenti tarik, okey? Kau kena berhenti tarik. Saya nak buat ini. Tolong! Saya baru belajar! Tapi awak kena berhenti buat macam ni. Awak kena berhenti. Awak kena berhenti. Charlie! 480 ini 14-0! Dia pun tak buat laporan. Dia tanya, kenapa awak tangkap saya? Tolonglah, saya cuma tak dibenarkan. Kita patut cuba telefon dia untuk tahu di mana dia dan bercakap dengannya. Saya seorang budak perempuan kecil. Setiap usaha untuk menenangkan P-nya hanya menambah kekacauan. Tidak, awak bukan Liz. Saiz kecil ini dia pergi bawah kaki awak, jadi saya patut dapat dari situ. Awak nak cuba tak? Ya, Dia langsung tak kisah tentang kegelapan ini. Macam saya langsung tak dapat rehat. maaf. Bertenang. Kita berat. Tarik keluar sepenuhnya. Macam tu. Berhenti. Hentikan. Jangan buat begitu. Hentikan. Jangan buat begitu. Hentikan. Jangan buat begitu. Berhenti. Okey? Kita takkan buat begitu. Kita takkan buat begitu. Tarik sepenuhnya supaya bila kena kamu Hentikan. Stop it. Hentikan. Berhenti. Ambil barang anda. Kenapa ni? Berhenti. Saya telah membuat sebiji pil. Saya tidak buat apa-apa. kita ada orang yang perlu ditambat. Kita patut ada alat penambat. Gari perlu dipasang di belakang untuk menambatnya. Hei, alat itu patut di pintu, Jen. Pusingkan tali pinggang ke lidah. Sini. Keluarlah semua ya telur. Kau kena berhenti, bro. Kau kena berhenti. Sini. Aku pegang dia, Erin pegang ini. Kau kena berhenti. Orang jangan pedulikan itu. Tolong jangan ambil kisah. Saya tak akan beritahu awak saya jadi begini sebab dianiaya untuk menipu, pesetankan awak. Saya ada lebam kerana benda tu. Korang memang tak peduli. Saya tak peduli. Kau kunci 2 kali benda tu. Oh, itu takkan berjaya. Dia bertingkah 13 dan 4. Ya. Dia datang kepadanya. Jangan buat begitu. Jangan hentak kepala kamu. Apa yang kamu buat hari ini telah menyebabkan kecederaan. Sekarang, bila nampak kecederaan, kita tak pasti sama ada kamu yang sebabkan kerana kamu hentak. Kita tidak pasti sama ada kamu hentak kepala atau bagaimana kamu cedera. Jadi, berhenti hentak kepala supaya tidak cederakan diri sendiri. Kunci 2 kali gari itu. Saya tak nak. Okey, tunggu sekejap. Kamu tergantung di sini. Selamat tinggal, Puan. Tolong berhenti. Korang semua tak tahu. Korang memang tak tahu. Ini Maksud saya tak terkunci lagi. Kau terkunci dalam kereta, jadi. Okey, kau akan duduk di sini.
pintu itu untuk kamu. Ya. Berhenti. Berhenti. Okey. Hentikan! Awak. Kamu semua sudah gunakan kantor ini. Pihak berkuasa memanggil bantuan perubatan, namun Pena menolak. Dia menjerit, menangis dan mendakwa pergelangan tangannya sakit serta dipersalahkan selama ini. Saya mau kepadanya. Diam. Apa? Boleh dengar sekejap apa lelaki ini cakap? Tak ada siapa pun peduli. Tiada siapa peduli. Aku didera atau apa yang berlaku pada aku. Boleh saya tanya awak beberapa soalan sekarang? Tidak. Sebab tak ada siapa pun peduli. Tiada siapa peduli jika awak peduli, bro. Saya tak faham apa yang berlaku. Kenapa lutut dan kaki saya lebam? Serta jari saya patah. Korang semua tak kisah langsung. Boleh saya cakap dengan awak sekejap? Saya di sini untuk keselamatan dan kesejahteraan awak. Sama seperti apa yang orang lain beritahu saya. Kalau mereka betul-betul ambil berat, takkan ada yang patahkan jari atau buat begini pada lutut saya. Orang yang buat semua ni dah lama tiada di sini. Tapi dia pula kononnya mangsa. Berambus, bro. Tiada siapa peduli saya. Siapa nama awak? Tak ada siapa yang peduli. Siapa nama awak, sayang? Saya tak ada nama, bro. Saya takkan layan semua ni. Saya dah penat. Rasa macam tak ada siapa peduli. Korang peduli ke? Korang mesti fikir, oh, saya tahu awak kena dera. Dan ini tak sepatutnya mesej awak. Korang memang tak peduli. Kau kena bagi kami peluang. Kau tak peduli. Saya dah cuba bercakap dengan awak. Dengar sini bro, kau yang mula menjerit dan terpekik-pekik semua tu. Awak kata saya ditangkap, padahal saya cuma bercakap dan dah beritahu apa yang berlaku. Saya dah beritahu awak lelaki ini mendera saya. Kita perlu pastikan awak sihat dulu. Sampai sana nanti, lihat ini. Nampak lelaki ini? Ia sarjan kami dan akan dengar apa saja awak tidak. Saya tak peduli. Benda ni, kalau korang betul-betul ambil berat, koranglah tangkap dia masa dia derai saya. Dia tak pernah kena tangkap. Dia tak pernah kena tangkap. Cik, kalau awak boleh bagi saya cakap dan beritahu kami tentang perkara itu. Tidak berhenti. Beberapa bulan lalu, tiada siapa bertindak. Saya terpaksa guna gigi palsu kerana lelaki ini. Ya. Jari palsu pun ya? Cik, kami tak ada di sana masa tu. Tak seorang pun antara kita lah. Jadi kita pun baru tahu apa yang berlaku. Jadi kalau awak boleh tenang dengan kami, okey? Saya tahu banyak benda sedang berlaku. Ini memang tak baik. Awak faham maksud saya kan? Saya tahu awak tak gembira. Tapi tolong tenang dengan kami supaya kita tak buat keadaan jadi lebih teruk. Tak memang teruk pun. Ini paling teruk yang saya boleh hadap, bro. Saya dah jadi mangsa, bro. Ini paling teruk. Saya tak dapat. Kami tak nak awak cedera. Orang semua sayang Blake. Dia mangsa. Biasanya lelaki yang bermasalah. Tapi jarang lelaki dipersalahkan. Bukan lelaki tu yang salah. Itu tak betul. Itu tak betul. Sebab kenapa? Bila dia buat semua ni pada saya, tiada siapa pun tolong saya. Sayang, kami tak ada di situ. Saya tak tahu. Saya minta maaf atas kejadian itu. Sekarang kami di sini, awak hanya perlu tenang. Kami tak mahu awak terluka. Saya tahu, saya tak mahu awak lebih terluka. Boleh bantu kami? Saya cuma nak bro, macam kalau korang boleh tambah upah tu, dah faham je. Saya betul-betul hargai. Saya dah tak tahan bro. Saya betul-betul dah tak tahan. Kami takkan buat macam tu. Saya penat. Kami akan dapatkan bantuan untuk awak. Tidak, saya tak mahu. Saya mahu. Saya penat dengan semua ini bro. Saya sangat penat. Langkah ke depan dulu, okey? Sini, berdiri, angkat tangan. 2, 3. Tidak. Kita tak buat. Saya ambil ini saja. Baiklah, Cik. Sakit pergelangan tangan saya. Sebab awak asyik beronta di situ. Pergelangan tangan saya sakit. Sebab awak asyik meronta. Awak tak boleh meronta. Di mana dia? Tolong tengok pergelangan jari saya, bro. Ini sakit. Jangan risau, kami akan bawa awak ke hospital dan periksa. Semuanya akan baik. Okey?
tapi kena tenang. Botol pecah dan teman lelaki berdarah. Colette Pena ditahan, didakwa dengan mendatangkan kecederaan parah, serangan serius dan melawan pegawai tanpa keganasan. Kes masih disiasat. Dia masih belum kalah, tetap lawan RG tanpa minta maaf. Tiada lagi tintu di sana. Di sana. Berhenti. Saya akan beritahu ayah saya, dia akan bunuh awak, bro. Dia tak mau main ini. Ini Ilea Adderley mengubah pertengkaran pagi menjadi letusan emosi yang sukar dilupakan. Kes seterusnya di Port Charlotte, Florida, 12 Julai 2025. Menurut polis, ia bermula apabila teman lelaki Adderley mendapati dia curang melalui mesej teks. Lalu keadaan jadi tidak terkawal dengan laporan cala, jeritan dan tocang rambut ditarik. Pegawai tiba di tempat kejadian yang tegang. Tunggu, apa yang sedang berlaku? Sudah tentu. Apa yang berlaku? Tidak apa-apa, ini tentang anak perempuan saya. Dia sudah pulang ke rumah sendiri. Okey, apa? Apa yang berlaku? Kenapa ada banyak jeritan dan semua tu? Mereka hanya bergaduh sedikit, jadi saya hantar dia pulang. Okey. Itu cucu saya di sana, nanti saya suruh dia ambil kereta saya. Itu awak punya? Anjing ke? Itu anak perempuan awak. Kamu berdua ada pertengkar. Itu bukan masalah besar. Saya bawa mereka pulang sekarang. Ada apa jadi fizikal? Kami okey. Baiklah, kenapa kamu semua jerit? Kami terima banyak panggilan. Jadi mereka baru kantoi curang, itu sebenarnya. Baiklah, hei, itu bukan masalah besar. Saya cuma ambil maklumat awak ya. Kenyataan ringkas saja. Saya akan benarkan kamu semua pergi selepas itu. Setuju? Baiklah, terima kasih. Baiklah, ya. Saya dah dapat you. Boleh awak datang dan bercakap dengan saya? Nyana awak. Ya. Siapa perempuan ni? Awak nak ambil bayi itu supaya saya boleh bercakap dengan dia. Siapa punya kasut tu? Ha? Apa dia? Kamu nak hantar rumput jadi tak? Dia dah melampau. Saya tangkap dia, tapi dia tak bagi kisah pun curang. Jadi saya cuba nak pergi, bukan pergi, tapi macam saya cuba ambil barang-barang saya supaya saya boleh buat dia macam, supaya kita boleh pergi dan sebagainya. Tapi dia macam tak nak, dia tak nak pergi. Dia akan pergi. Korang tinggal di sini? Kami ada Airbnb di sini. Jadi saya tak boleh. Saya tak ada kereta, jadi saya kena pergi bila dia pergi. Atau pergi bila mak dia pergi. Jadi saya tak ada kereta saya, dia pengangkutan saya, bukan di sini. Saya fikir bila dia nak pergi, tapi dia tak nak. Saya cuma nak balik rumah dan duduk sendirian. Dia tak perlu ada di sini, faham? Tapi dia... Jadi apa yang berlaku? Tak ada apa-apa, kami cuma betul-betul bergaduh pasal benda tu. Dia cuma cakap saya benda-benda macam tu. Dia bergaduh pasal benda remeh sebab dia kantoi curang. Dia jadi marah. Adakah awak bertindak kasar dengan dia? Tak. Tuan, saya betul-betul cuba jauhkan dia dari saya. Kamu semua saya nak buat macam tu. Saya tak sentuh dia. Dengar, awak belum ditahan. Saya cuma nak bacakan hak awak supaya awak faham sebelum kita berbincang. Saya nampak kecederaan pada awak dan dia. Ada dua pihak dalam setiap cerita. Jadi saya cuma nak awak semua tahu, okey? Macam saya cakap, awak belum ditahan. Saya cuma perlu bacakan hak awak sekarang, okey? Hey, Berapa umur awak? Saya 18 tahun. Baik. Saya hanya mahu mendapatkan kenyataan yang baik daripada awak. Itu sahaja. Baiklah, ya, hak untuk berdiam diri. Apa sahaja yang awak katakan boleh digunakan terhadapnya di mahkamah. Apabila pegawai berpaling kepada Adderley, dia meluahkan rasa kecewanya, memberitahu polis tentang pergaduhan, jeritan, dan juga melepaskan tumbukan. Hey, awak nak cakap dengan saya? Ya. Baiklah. Baiklah semua. Awak okey? Awak perlukan bantuan perubatan kecemasan? Tak ya. Awak pasti tak nak bantuan perubatan kecemasan. Mereka boleh periksa awak. Pergaduhan bermula akibat curang. Saya rasa awak akan kenakan dia. Saya hubungi seseorang di telefon bila kami curang. Awak faham cara mereka cakap tentangnya? Okey. Saya dah mula menjauhkan diri. Tapi dia masih datang dan berkata perkara licik. Walaupun saya dah beritahu dia melalui mesej. Saya dipersawahkan. Lepas tu dia asyik keluar masuk, buat komen-komen sinis. Dan saya cuma cuba abaikan dia. Saya tengah bercakap di telefon, kakak saya cuba layan lelaki ni. Lepas tu, semuanya jadi. Dia nak balik rumah dan minta saya hantar. Kami dah datang sini untuk Airbnb ni. Dia nak saya hantar balik, tapi saya dah kata, kita baru bangun pukul 12, sekarang hampir pukul 1. Fort Myers, saya cakap tak rasa nak balik. Itu ada dalam kad pengenalan awak ke? Mungkin ada, mungkin lihai sebab IC saya lama, tapi patutnya Fort Myers, okey? Okey. Beritahu dia saya tak mahu balik rumah.
Apa alamat awak? Di Fort. Dia cakap, Tas. awak perlu bawa dia balik. Beritahu dia, telefon kakak dia, bawa dia balik. Pada dasarnya, ia akan berulang-ulang macam itu. Tapi belum sentuh dia lagi. Saya keluar dari ruang tamu dan duduk di sofa pakai baju bayi saya. Sebab dia baru tarik mak saya. Ketika itu, dia sudah mulai minum arak. Okay. Dia minum arak sebab tak boleh merokok. Jadi dia cari cara lain untuk tanggung sakitnya. Okey, jadi Dia duduk di situ, dia macam... Pada dasarnya macam maki hamun saya, memanggil saya macam-macam, kata saya perempuan murahan, kata saya macam-macam, buat saya rasa teruk tentang diri sendiri. Jadi, sudah tentu kata-kata itu menyentuh hati saya dan saya terus menampar dia. Mak cuba halang kami, tapi saya tetap tampar dia. Dia tak sentuh saya, cuma cuba angkat dan tolak saya jauh darinya tanpa pegang saya. Bila awak kata tolak, maksudnya dia tolak awak dari badan dia. Awak yang mula serang dia. Adakah saya yang menyerang dia dulu? Ya. Kita memang dah macam ni. Macam ni. Oh, engkau tak perlu buat... Begitulah saya cuba gambarkan. Okey. Jadi memang macam itulah. Saya dah kumpul tapi dia dah pegang dan tarik tocang saya kat kepala. Kulit kepala saya dah rasa. Saya tumbuk dia sebab dia tarik tocang saya. Jadi mestilah saya tumbuk dan saya terus tumbuk dia. Jadi dia ada benjol kat kepala dia. Masa itulah dia tarik baju saya dan pegang saya macam ni. Baju saya tu dah koyak. Okey. Lepas tu, jadi mak saya masukkan kami dalam kereta dan dah tiba masa untuk balik rumah. Masa itulah kamu semua datang. Okey, jelas sekali ada kesan-kesan di seluruh badan awak. Saya. Kan? Ya, sama juga. Mungkin sebab bahagian sulit saya agak sensitif, tapi boleh awak teruskan dan Saya tak nak awak tarik baju ke bawah sangat, tapi ada kesan cala di situ, kalau boleh pegang. Air, ya, ada apa-apa di tangan awak? Boleh awak satukan tangan awak untuk saya macam ini? Pusingkan tangan itu. Rapatkan. Okey, apa yang ada pada kaki awak hanya itu, ya, ini. Ya. Saya tak tahu. Macam mana boleh kena tu? Saya tak tahu. Boleh saya pegang kaki awak yang satu lagi tolong? Teman lelakinya memberitahu pegawai versinya. Adderley dituduh memukul, dia pertahankan diri, lalu berlaku pergaduhan. Dah berapa lama kamu berdua bersama? Sejak grade 9. Sejak grade 9? Ya, itulah anak kesayangan. Apa persamaan kamu berdua? Okey. Kau ada pendidikan tentang daging, tapi bukan macam itu. Parti-parti itu. Baiklah, jadi kamu semua ada di sini hari ini? Ya, baiklah. Apa yang berlaku? Saya bangun dan periksa masa di telefon dia sebab telefon saya habis bateri. Dan saya nampak ada seorang lelaki message dia. Saya terus tanya dia, saya cakap, jadi kita curang lah ni. Kau tahu macam mana perempuan? Terus jadi defensif. Macam? Bla 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 bla. Semua ni dalam bahagian ni. Lepas tu saya cakap dengan dia. Saya cakap, boleh tak kau hantar aku balik? Sebab aku tak ada kenderaan. Saya tak nak balik rumah. Rumah kat mana? Kami tinggal serumah. The Pond Myers, okay. Kenapa bisnes korang besar sangat? Oh, sebab hari jadi mak dia, okay. Tahu-tahu je. Ya. Aku terjaga. Kau ada mesej sesiapa? Dia jawab, you. Macam mana kau nampak mesej dia? Oh, sebab telefon aku dekat situ. Dan aku macam, aku kena guna telefon dia untuk tengok pukul berapa. Dan kau semak mesej-mesej dia? Aku hanya hidupkan telefon, tak buat lain. Dan kemudian telefon tu tunjuk dia tengah mesej seseorang. Jadi, bom. Aku pun cakap, boleh tak kau hantar aku balik? Dia kata tak boleh. Dia makin marah. Aku asyik tanya dia, boleh tak hantar aku balik? Aku nak balik sendiri. Dia tetap kata, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Itulah yang sebenarnya berlaku. Aku asyik tanya, boleh tak hantar aku balik? Aku tak nak duduk sini. Tak ada stesen train pun. Dia bawa aku ke sini dengan mak dia. Saya tiada cara lain untuk balik, Kuan. Orang saya tak dapat ambil saya, jadi saya perlukan seseorang hantar saya balik. Saya tak mahu berada di sini. Okey, jadi apa yang menyebabkan? Saya takkan buat begitu depan anak saya. Apa yang menyebabkan berlakunya aspek fizikal dalam semua ini? Sebab saya nak balik. Saya asyik tanya dia, boleh tak awak hantar saya balik? Boleh tak awak hantar saya balik? Saya tak nak ada di sini. Sebab jelas saya tertangkap sudah mesej. Saya tak nak ada di sini. Jadi saya cuma nak balik. Saya tak nak ada di sini. Dia marah, lempar telefon. Dia lempar telefon atau awak yang lempar telefon? Dia lempar telefon itu. Dia lempar telefon itu. Dia lempar telefon, kamu semua di dalam atau luar? Ia berlaku di dalam. Di dalam. Ya, baiklah. Jadi awak kata awak cuba untuk keluar. Dia hanya memegang saya. Dia cuma mencakap saya dan sebagainya. Tapi saya cuma cuba untuk bangunkan dia. Saya tak sentuh dia atau apa-apa pun. Jadi awak berjalan pergi, macam mana dia pegang? Dia cuma pegang saya. Macam dia kata jangan panggil saya dengan nama lain. Jangan panggil saya dengan nama lain. Saya macam, bro, saya cuma nak balik rumah. Saya tak nak ada di sini. Saya dah beritahu. Jadi macam mana awak boleh ada cala di belakang dan barang-barang awak?
Saya betul-betul cakap, dia pegang saya cuba tolak sebab tak nak sentuh perempuan. Awak tengah berjalan pergi ke? Saya benar-benar cuba tak mahu sentuh perempuan. Ya, saya tanya. Saya cuba berhenti. Saya cuma jadi gila kerana... Apa anak awak buat masa ini? Anak saya di situ, ibunya cuba kawal tapi tidak berjaya. Adalah. Lalu sukar dikawal. Jadi awak cuba beredar. Dia pegang awak, cuba paksa awak. Tapi ibu pegang bayi, jadi tak boleh kawal dia. Kau cuba mengelak dan keluar dari situasi itu. Saya cuma nak pergi berenang. Okey, awak ada pukul dia tak? Tak tuan, saya tak pukul dia. Macam mana dia dapat kecederaan tu? Saya tak tahu tuan, saya cuba tarik dia daripada saya. Macam bila saya jumpa, dia je yang buat, jadi saya cuba tarik dia daripada saya. Saya tak nak semua ni. Saya tak nak macam tu tuan. Saya cuba tarik dia daripada saya. Macam? Saya tak bawa bayi saya ke sini untuk benda macam tu. Kamu berdua pernah berkasar sebelum ini? Bukan macam ni. Kami cuma bertengkar tapi tak pernah berkasar. Saya cuma nak balik rumah. Itu saja bang. Pegawai cuba Gary Adderley dan dia jadi tak terkawal. Keadaan benar-benar di luar kawalan. Jadi awak mendekatinya dan dia mula memukul awak. Hayun tangan? Bila saya mendekatinya, kami memang sudah bertengkar. Saya rasa bila? Bila ia jadi kasar? Apabila dia terus panggil saya bukan-bukan. Dia berkata bahawa itu adalah barang dia. Jadi dia berterusan begitu sampai awak datang dan pukul dia? Di mana awak pukul dia dulu? Mata dia. Tepat di mata dia. Sama ada awak kena dia. Masa itulah dia tarik tocang saya. Dia kena lagi teruk sebab dia cabut tocang saya. Selepas awak pukul dia? Ya, saya tak pasti ada masalah panas baran tapi saya cuba berubah untuk anak perempuan saya. Dia tahu butang mana nak tekan. Saya betul-betul cuba tahan diri dan kawal diri sampai tak mampu lagi. Saya tak mampu. Apa yang saya faham? Di mana ia? Saya tak berniat nak pukul dia tapi saya masih bercakap selepas itu. Dah berapa lama kamu berdua bersama? Kami dah bersama 5 tahun sejak tahun pertama. Apa yang sedang berlaku? Tunggu sekejap di sini, boleh? Baiklah, dia kata kita boleh berbual. Cuma tanya saja kami. Dan awak perlu ambil gambar selepas kami. Hanya di pelipis. Ya. Boleh minta dia letak telefon untuk saya? Okey. Letakkan tangan kamu di belakang. Tidak. Kenapa? Ya, saya tak dua-dua tamu. Tak dua-dua tamu. Ya Allah. Oh. Berhenti. Banyak kali ayah saya belasah saya. Aduh. Jangan cakap macam tu. Saya perempuan. Berhenti, pusing belakang. Berhenti. Awak akan kena taser. Awak akan kena taser. Tak boleh gerakkan tangan saya. Letakkan tangan awak. Saya tak boleh gerakkan tangan saya yang satu lagi. Saya tak boleh. Keluarkan tangan dia. Tolong jangan melawan. Aku si bangsat sialan. Faham? Aku takkan buat. Boleh kau pergi supaya kami boleh jalankan tugas? Tak, tapi bukan macam tu. Terima kasih. Aku tak peduli apa yang berlaku dengan dia. Dengar sini puan, saya dah suruh puan pergi ke sana. Baiklah, saya akan tangkap puan kerana menghalang tugas jika puan tak menjauh dari saya. Apa yang awak beritahu dia? Sekarang tepuk tangan. Tapi kalau saya boleh bawa keluar beberapa buku dari sini, betul? Baiklah, mungkin... Saya tak perlu berdiri. Bangun. Kamu kena sayang. Berdiri. Saya akan seret kamu ke atas. Berdiri sayang, kamu akan bawa diri sendiri. Lihat. Dennis! Dennis, berhenti! Kenapa? Carl? Ya. Oh, ini panas. Tolong aku! Ayo! Saya boleh letak tangan di atas kereta. Diam, masuk dalam kereta. Seseorang telah bertukar kepada mesej yang ganas. Ya. Oh! Saya sudah masuk. Ya. Awak akan dapat satu lagi tuduhan. Dengar, berhenti atau awak akan kena taser, faham? Berhenti. Berhenti buat begitu atas sebab lain pula. Hentikan itu.
Kau akan dapat satu lagi pertuduhan. Dengar cakap aku. Kau akan dapat satu lagi pertuduhan. Okey? Kekekohan kereta peronda. Adderley menendang menjerit panggil ayahnya. Pegawai bergelut menahannya di tempat duduk. Tiada apa dalam panggilan itu yang mempersiapkan mereka untuk ini. Saya dah dapat dia. Ada sikit kena tempat duduk saya. Tunggu, berang sini. Tolong awasi dia. Boleh semak subjek ini dalam panggilan ini? Mari balik ke sini. Aduh. Mari balik ke sini. Kenapa? Mari balik ke sini, perempuan! Saya faham. Saya akan ikat kaki awak. Sebab awak tak boleh berkelakuan seperti orang dewasa dan awak asyik tendang kereta saya. Baiklah, saya tak akan buat macam tu lagi. Mari sini. Awak masih perlu duduk di kerusi kereta. Saya akan tarik. Saya tak mau sakiti atau sentuh awak lagi. Mari sini. Dengar cakap saya tak nak terus paksa awak, okey? Saya tak nak terus pegang awak. Datang sini supaya saya boleh pasang. Saya kena letak awak dalam kereta, saya kena pasang tali pinggang keledar. Awak kena pakai tali pinggang keledar. Cepatlah, jalan. Berhenti. Okay. Mari sini. Sedikit saja. Syafiq. Tuan tak boleh buat macam ni. Oh, ayah saya. Ibu, boleh tak ibu telefon ayah saya? Saya nak ayah saya. Saya nak ayah saya. Telefon ayah saya. Saya akan bawa ia ke sini. Bawa ke sini! Bawa ke sini! Jangan dengar cakap mereka! Bawa ke sini! Betul. Telefon ayah. Panggil! Telefon dia okey. Pergi ke penjara, dia berhenti. Beritahu penjara bahawa dia akan bertindak agresif. Kemarahan pagi Ailiaha Adderley berakhir dengan Gary, kereta peronda dan sel penjara. Dia didakwa dengan tuduhan mencederakan dan melawan pegawai tanpa keganasan. Percintaan berakhir, sementara Cass masih tertangguh di Mahkamah Daerah Charlotte. Ini perpisahan yang akan direkodkan rasmi. Awak memang nak cakap sesuatu sebab awak akan masuk penjara. Sudah tentu saya mahu. Sudah tentu saya mahu. Kami dalam perjalanan ke Palm Beach County, di mana polis berkata Ashley Kaya Rowe hilang sabar ketika kekecohan awal pagi di sebuah rumah yang kelihatan usang. 25 Julai 2024, seorang lelaki hubungi polis selepas didakwa berlaku pergaduhan awal pagi, lebam dan peralatan berselera. Dia mendakwa teman wanitanya, Ashley, menghayun tukul dan memukulnya hingga berdarah. Polis tiba dan ambil keterangan mangsa. Apa yang berlaku? Apa yang dia buat? Apa yang awak buat? Itulah yang kami lakukan malam tadi. Carter? Saya nampak dia sedang minum. Okey. Mereka suruh saya pergi. Sebelum kita teruskan, adakah terdapat sebarang senjata di dalam rumah? Maksud saya, ada pisau sudah tentu. Baiklah, adakah terdapat sebarang senjata api? Mari sini guys, mari sini budak. Punya dia. Baiklah, jadi apa yang berlaku dengan pegawai-pegawai malam tadi? Mereka bawa saya pergi. Adakah anda perlukan paramedik? Saya rasa mereka ada di hujung jalan, betul. Mereka memang betul-betul di situ. Saya seorang medik ranger. Bagaimana dengan dia? Tidak. Lihat, kecuali dia tercalar jarinya di situ. Oh, baiklah, dia boleh sentuh. Dagi, hai. Macam mana awak cakap gitu? Hai, saya tahu. Saya dapat hidup perubahannya. Saya tahu. Saya pergi, letak kereta betul-betul di situ, tidur dalam kereta sepanjang malam. Okey. Selepas pegawai-pegawai itu pergi. Selepas pegawai itu pergi, saya ke gym, balik, letak kereta dan tidur semalaman. Okey, lori ini ambil kereta ini. Okey. Ia tidak pernah ada kaitan dengan perkara ini. Semasa saya lalu, saya minta maaf. Adakah awak kenal orang ini? Tidak. Saya nampak pergaduhan itu. Okey, tunggu sekejap. Saya sedang bercakap dengan dia. Ya, saya tanya dia dulu, apa sebenarnya yang berlaku di dalam sebelum kita bincangkan apa yang berlaku di luar. Dia mula menjerit selepas saya pulang kerja. Dia buat perangai lagi. Inilah yang berlaku. Pengalaman saya. Jadi, saya pergi. Dia terus menghancurkan saya dengan message teks. Ia seperti
benda buruk ini berlaku? Dia jumpa telefon bekas teman lelakinya untuk tahu macam mana mesin air itu bermasalah. Oke, itulah puncanya malam tadi. Betul. Oke. Saya tidur di jalan masuk rumah pukul 6.30 dan tertidur semula dalam kereta kerana tak mau keluar. Tunggu dia keluar, dia perlu ke breakers sebagai penyambut tetamu dan saya akan hantar dia ke tempat kerjanya. Saya dah buat begitu setiap hari sejak akhir-akhir ini. Udah berapa lama kamu berdua bersama? Sekitar setahun ya untuk saya di sini. Dia keluar terus menjerit. Dan itu semua adalah alat-alat saya. Semuanya ada dalam kereta? Semuanya diletakkan semula dengan kemas. Semua ini, setiap satunya. Saya percaya ada kamera kan? Ya. Dia pukul awak? Dia pukul belakang tangan saya dengan tukul. Dari situlah darahnya keluar. Di mana tukul itu? Di sana. Yang merah dan kuning itu? Ya. Seterusnya, seorang saksi tampil ke hadapan. Dia kata dia sempat merakam kejadian itu. Baiklah, tunggu sekejap. Tunggu sekejap, saya nak tengok video lelaki ni dulu sebelum kita kacau dia. Saya akan panggil seorang lagi masuk kalau dia buat hal. Hai. Saya tak berniat nak cetuskan apa-apa. Saya hanya mahu fakta tentang kejadian tadi. Saya tak tahu apa yang berlaku sebelum tiba. Tapi saya memandu dan nampak semua di sini. Ya. Saya di belakang lantai itu. Semuanya sudah dicampak ke sini. Baiklah. Dan dia menahannya. Baiklah. Dan saya tak sempat mengatasinya. Adakah awak nampak apa-apa di tangannya? Tak, dia capai apa-apa saja. Baiklah. Dia memang dah bersenjata. Dia memang dah pegang pisau. Ya, dia memang dah berdarah. Dia dah potong keempat-empat tayar. Saya mungkin ada rakaman 5 minit. Tunggu sekejap. Cey, boleh pergi ke belakang. Mungkin dia keluar ikut situ sebab depan dah dijaga. Saya mungkin ada 5 minit video. Plot twist, mangsa yang dikatakan dia tak mahu Ashley di penjara lebih risaukan Ashley dari dirinya sendiri. Bukan seperti awak hubungi 911 dan dirampas telepon. Saya dah hubungi 911. Selepas mereka sampai, dia masuk semula ke rumah dan ambil barang-barang lain yang saya bawa masuk seperti alat-alat. Apa masalahnya? Saya cuba untuk menahan Biri, ya. Dia di belakang kereta sini, dia menahannya. Dia menahannya pagi tadi. Ya. Selepas penamaran ini dan seterusnya. Dia nampak tempat letak kereta itu dari situ. Sejak tiba, awak sentiasa di sini. Saya di sini sepanjang masa, tapi tak sempat rakam video. Tak apa, tapi apa saja yang awak masih ada? Ya, dia. Oke, saya akan jumpa dia sekejap lagi. Dia dekat pagar tempat kereta tu kan? Wanita muda itu keluar dari kereta. Dia masih di sana ketika kami sampai. Anda ada kamera video di rumah? Kamera loceng pintu kah? Ia hanya muncul selepas menurunkan semuanya dan mengambil loceng pintu. Mari kita ke sebelah kereta ini. Jika dia tanya, awak patut ke sini walaupun awak kata cuma ada pistol mainan. Saya cuma tak rasa nak buat apa-apa lebih kepada dia selain yang perlu pada masa ini. Sebab dia nak bertindak bodoh. Saya tak nak keadaan jadi lebih teruk sebelum saya pergi. Sarjan saya datang ke sini sebab itu adalah protokol. Dan kemudian kami akan bawa anjing ke sini dan harap-harap kehadiran dia saja sudah cukup untuk buat dia tenangkan rumah dan kemudian bawa dia keluar. Tidak. Yang di dalam itu saya maksudkan kami bawa anjing pengesan ke sini sebab keseriusan tuduhan ini. Oh, itu masalahnya. Saya lebih suka kalau dia pergi ke macam dia tak. Jadi apa yang dia didiagnosis? Jadi malangnya disebabkan keadaan dan kamu berdua dalam hubungan, dia akan masuk penjara. Tapi sebab awak beritahu saya yang dia sedang mengambil, dia telah didiagnosis. Terdapat bahagian penjara yang urus kesehatan mental. Saya terpaksa bawa dia ke penjara sekarang. Anda tak boleh bawa dia ke hospital sebab saya. Jika mereka buat begitu, maksud saya mereka ada tingkat perubatan yang... Oh, awak akan dapat jamin dia keluar sebab ada larangan mendekati. Saya faham awak paramedik dan mungkin pernah alami lebih teruk kerana dia mungkin boleh guna tukul itu.
Oke, apa yang berlaku nanti di luar kawalan saya. Tapi sekarang di sini, tengkorak awak terbelah dan saya ada saksi. Dia mesti pergi hari ini jika dia bertindak luar kawalan. Jika sesuatu berlaku, kami akan tentukan sama ada dia perlu ke hospital. Namun akhirnya, dia tetap akan ke lock-up. Kamera badan merakam. Pegawai masuk. Pejabat pekerjaan. Yang berlaku. Baiklah, mari kita kosongkan bilik ini. Saya akan pegang perisai. Pegang perisai. Saya akan ikut awak. Awak. Saya tahu. Berdiri. Saya perlukan bantuan. Baik, mari lakukan. Awak perlukan paramedik. Saya tahu awak sedang berdarah. Saya mula lakukan ini. Maaf, kami tak boleh matikannya. Betul. Kita akan dapatkan. Ya. Kita akan. Apa yang terjadi pada lutut awak? Saya tak pasti sama ada ia patah atau terkehel. Tapi, apa yang sebenarnya berlaku? Orang tua itu sama Tidak, dia belum jumpa. Kamu belum nampaknya. Tidak, kami sudah jumpa. Kamu tak nampak apa yang berlaku. Saya nak tengok, tapi awak dah ambil semua kamera. Especially in Tapi saya putuskan untuk tidak ambil bahagian. Boleh awak alih sedikit supaya saya pusingkan ini untuk awak? Kalau begitu, dia ambil yang 5 itu. Saya tak mampu lawan awak. Awak lebih kuat. Kita akan periksa mereka melalui video. Saya dah lebam. Ia selalu kukuh saya. Jadi kenapa awak tetap kembali? Kenapa awak diam? Soalan bodoh. Sebab awak tak percaya saya. Bukan saya tak percaya awak, tapi saya akan percaya awak. Bukan awak. Awak tiada di sini. Pegawai pagi tadi tak percaya saya. Dan saya maklumkan mereka cuma menyebelahi dia. Sebab saya menangis, dia pula tenang. Mereka tak pernah percaya saya. Saya sedang menoreh. Itu kereta saya. Dia enggan beri kunci. Jadi saya menorehnya supaya dia tak boleh ambil. Mungkin tidak. Awak tahu dia nak hantar awak ke kerja? Tak, dia tak buat. Kenapa? Ashley semakin defensif, sering mencela dan melawan kata pegawai, menyebabkan situasi makin tegang. Apa yang bermula sebagai panggilan bantuan kini menjadi pertembungan tegang tanpa penyelesaian mudah. Mungkin awak terlalu mabuk untuk ke sana. Saya tak mabuk. Pukul 7 pagi, saya ada orientasi di Breakers. Dia tipu, kata saya sudah mati. Awak lupa ke kita ada di sini? Ya. Awak masuk ke dalam rumah, masa saya sampai sini pagi tadi? Iya, saya tahu. Awak lari keluar ikut belakang. Dan saya langsung tidak mabuk. Tempat kerja awak kata sebaliknya. Kerja apa? Flagler Steakhouse. Flagler Steakhouse pun tak nampak saya pagi tadi. Mereka kata awak datang dengan darah di seluruh muka awak. Sebab dia pukul saya pagi tadi. Awak kata Flagler tak nampak, tapi sekarang mereka nampak pula.
The Breakers, bukan Flagler. Pagi tadi di orientasi The Breakers, saya diarahkan balik kerana ada darah di muka dan hampir tak boleh berjalan. Dia bawa kereta saya sepanjang malam dan tak balik rumah, keluar buat entah apa. Bila dia balik, saya nak kunci kereta supaya boleh pandu ke kerja sendiri. Tapi dia tak benarkan. Saya hanya tutup pintu, bukan letak mikrofon di situ dan bercakap. Ya Tuan, saya tak mahu bercakap dengan awak. Saya tak kata F. Saya kata tak. Saya tak mahu bercakap dengan awak. Awak dah semak rekod jenayah dia. Dia di belakang saya. Saya tak sedar itu tiada kaitan dengan kereta ini. Saya cuma cakap saja. Apa rekod awak? Tak pernah macam ni. Mereka tak menghakimi orang. Saya nilai orang ikut rekod, tapi kalau nak cakap pasal rekod, dua-dua pun tak bersih. Okey. Kita nilai orang berdasarkan siapa mereka saat ini, bukan rekod mereka. Saya histeria dan menangis. Saya baru dipukul, dia tetap tenang dan terkawal. Saya menilai dia berdasarkan fakta bahawa saya sedang tergesa-gesa. Oh, dia ada peluang untuk bercakap dengan kami. Saya tak mahu bercakap dengan awak dan mengelak dia. Saya menangis. Saya menangis dan saya tutup pintu dan saya tak mau jumpa awak. Dan saya tak mau jumpa dia sebab saya takut dengan dia. Kenapa awak datang balik ke sini? Sebab ini rumah saya. Saya sangka dia takkan datang. Awak kata tak mau jumpa dia. Ibu bapa saya datang dan suruh dia pergi. Tapi dia enggan. Korang tinggal bersama, tapi sekarang kes ini sudah ditutup. Betul tu, saya tahu. Habislah saya. Tapi ini rumah saya. Dia tidak punya apa-apa. Itu kereta saya di rumah saya. Saya jatuh cinta padanya setahun lalu dan sejak itu dia tinggal di sini. Saya tahu tiada apa yang boleh saya lakukan. Awak boleh bayangkan betapa kecewa dan sedihnya saya. Saya tak berdaya. Dia lebih kuat walaupun awak ada notis pengusiran. Saya akan lakukannya. Saya akan lakukannya. Tapi saya tak boleh buat apa-apa untuk dia sekarang kan? Pegawai cuba menahan Ashley, namun dia enggan pergi dengan tenang dan tetap mahu menang cakap. Apa tuduhan saya? Serangan domestik parah dengar senjata maut. Apa bukti anda tentang itu? Saksi kecil yang baik itu berhenti ketika anda berhenti. Saksi apa? Seorang tukang lanskap. Seorang tukang lanskap? Awak nak hadap dia? Dan apa? Apa yang tak kena? Apa? Apa berlaku dalam video itu? Itu masa lalu awak. Apa yang berlaku dalam video itu? Apa yang berlaku dalam video itu? Kami akan bercakap dengan awak apabila mereka selesai. Apa yang awak nampak tuduhan? Senjata maut apa? Bagaimana awak ada senjata maut? Penumbuk dia senjata maut? Saya mati dengan cepat. Penumbuk dia adalah senjata maut. Dia kalahkan saya dan tolak saya jatuh. Apa patut saya buat? Apa patut saya buat? Biar dia pukul saya. Dan dia tak ditangkap pun kerana ini. Tengok lutut saya. Dia tolak saya dan saya tak boleh buat apa sebab tak ada rakaman. Ya, betul. Macam rakan saya cakap berkali-kali, awak lari dan tidak bercakap dengan kami. Habis tu, saya tak perlu bercakap dengan awak. Awak nak buat sesuatu, tapi macam mana kalau tak nak bercakap? Saya tak buat pun. Saya tak boleh capai mulut awak. Dia akan nak dakwa awak. Awak betul-betul nak cakap sesuatu? Sebab awak akan masuk penjara. Mestilah saya nak. Saya nak, tak mahu hantar dia ke penjara. Omong kosong yang sama. Kau bodoh, ya Allah. Jangan bercakap dengan saya seperti sampah. Saya baru didera teman lelaki saya. Tapi awak tetap layan saya begitu. Saya tahu. Pergi mampus. Jake. Periksa belakang kepala saya. Periksa pergelaman tangan saya. Dia baru saja pukul saya dengan teruk. Saya suruh dia ambil. Mereka takkan benarkan dia pergi. Tangkap dia sekarang. Saya mahu buat laporan. Ini bukan caranya. Kenapa dia suruh saya diam dan tak cakap dengan awak? Saya tak hanya bercakap dengan dia. Macam mana nak buat laporan? Saya beri jawapan sama seperti dia. Bagaimana saya boleh lapor awak?
kita akan ke penjara. Bila saya boleh lapor dia? Awak boleh bincangkan dengan peguam pembela awak bila awak keluar nanti. Bila saya keluar, okey? Itu saja yang awak perlu cakap. Awak suruh saya jangan bercakap dengan awak. Awak suruh saya jangan bercakap dengan awak. Awak bukan datang sini untuk tolong saya. Awak cuma datang untuk pandang rendah pada saya. Kami di sini untuk menangkap awak. Itulah sebabnya kami di sini. Saya akan jumpa awak dalam 20 menit. Betina sial. Saya tak boleh. Pergi beri laluan. Awak dah beri dia makan, jadi boleh cakap apa saja pada saya di situ. Ashley Kaya Rowe dipenjara di Palm County atas tuduhan keganasan rumah tangga parah dengan senjata berbahaya. Kes masih belum selesai. Kejadian ini menukar rumah menjadi huru-hara. Rekaman kamera badan menunjukkan di rumah pantai, Greta Gordon, teman wanita yang beremosi, menukar pertengkaran panas menjadi kekacauan. Apa yang bermula dengan tuduhan curang dengan cepat menjadi semakin tegang. Teman lelakinya mendakwa dia telah meludah ke arahnya, menumbuknya dan merosakkan harta benda. Dilaporkan mencabut cermin sisi truk dan memecahkan skuter miliknya. Saya balik rumah, dia membebel. Dia persoalkan itu, truk rosak. Saya dan seorang lelaki datang. Saya tumpang di RA. Tolak truk saya ke bengkel. Saya dan seorang lagi guna rantai. Dicabut semua benda siap je malam tadi. Dan pegawai-pegawai awak adalah titik utama. Beritahu saya, mereka... Awak ingat saya pecahkan cermin lori sendiri ke, bro? Saya ke kiri dan kanan, saya tidak percaya ini. Jika dia pecahkan cermin Honda tu, masa saya datang, dia masih di sini. Saya belum masuk rumah, hanya duduk atas kerusi. Saya suruh lelaki lain tu balik sebab dia kata kita ni macam teman lelaki. Lori saya, benda tu tercabut sejak itu. Saya tak boleh pandu lori, jadi saya balik dan hadapi masalah di rumah. Sebab saya tak boleh dengar awak dengan... Dia ikut saya, tak nak marah pada saya. Ya, dia ludah pada saya. Kenapa dia ludah pada awak? Mereka duduk di kerusi. Betul bro, kau ludah aku memang jijik. Aku nak hentak guna batu ni. Sebab tu aku call adik perempuan aku. Aku cuba jadi lelaki yang betul dengan cara yang betul. Kau ugut dia dengan batu bata? Aku cakap dia ludah aku. Kau sebut ugut, dia pula ludah aku. Itu yang kau fikir tentang aku? Aku tak tahu. Dia ludah aku. Kalau aku ludah kau, apa kau buat? Aku akan masuk penjara. Kau juga? Ya. Apa yang aku beli? Dia masuk rumah dan ambil skuter untuknya. Dia di sini, aku ada videonya. Dia letak di sini. Aku lalu depan kamera dia. Aku tahu dia ada kamera sebab dia kena rakam video. Sekarang aku pun ada video itu. Dia pecahkan benda itu. Mana sambungan cerita tu? Dia letak semula dalam rumah. Aku boleh ambil. Kalau kau suruh dia duduk sini. Okey, Hedi, biar aku. Tidak, tunggu dulu. Biar aku jawab dari jauh. Adakah dia nampak apa yang berlaku? Ya, dia ada bersama saya. Okey. Siapa dia kepada awak? Bukan sesiapa. Dia baru pulang dari kedai. Masuklah ke dalam. Baik. Beri saya satu saat. Sebab itu awak ambil kata-katanya, balik rumah hari ini dan duduk di tepi, dia terus membebel pada awak. Saya suruh lelaki-lelaki lain pergi. Dengan lelaki lain yang mana? Siapa yang bekerja dan tersadai dengan saya? Saya suruh dia pergi. Okey. Jangan biarkan dia bersama dia juga. Kenapa dia meludah kamu? Bro, dia memang kotor dan suka meludah dalam rumah. Memang macam tu perangai dia. Dia memang kotor. Dia dah rosakkan rumah tu. Dia dah rosakkan anjung belakang, pijak kerusi dan rosakkan pintu rumah aku. Dia nak ambil benda tu balik rumah. Diam. Dia takkan kongsi benda tu, bro. Dia takkan diam. Jadi, dia pun tumbuk saya. Dia takkan kongsi benda tu. Tapi saya tak boleh dengar dia. Biar saya pukul dia. Biar saya kongsi. Jangan buat begitu. Nanti ada yang dipenjara. Mereka mungkin akan ucap, terima kasih OJ. Mereka akan cakap benda mengarut tentang kau. You rosakkan skuter kau. Berapa harganya? Harga sekitar 350. Aku tak pasti seburuk mana di sini. Tapi kau tahu, ia dah rosak. Dia kata boleh sambung semula. Macam mana dia boleh rosakkan skuter tu? Kat situ.
Dia pijak atasnya, dia ludah tangan dia masih lagi. Dia memang sangat sabar. Korang dah kahwin je? Tak. Jadi awak nak dakwa dia pasal skuter tu? Ya. Awak nak dia ditangkap sebab tu? Jangan bunuh, dia yang pecahkan. Aku tak peduli. Aku cuma tanya je. Aku tak peduli, ya. Dia tak sempat buat. Itu harta kau. Dia rosakkan harta kau. Dia buat kat aku juga. Dia pecahkan TV dan sekarang semua benda. Okey? Setiap kali aku panggil korang, aku yang masuk penjara. Sekarang giliran dia pula masuk penjara. Dengar sini, aku cuma cakap je. Aku cuma nak pastikan. Baiklah. Kau ada apa-apa kecederaan ke? Aku takkan biar dia sakiti aku. Kalau tidak, aku pukul dia dan masuk penjara. Kau ada pukul dia atau apa-apa ke? Dia tumbuk dan ludah aku. Bila aku pegang, dia berhenti ludah. Aku pun memang nak pukul dia juga. Kau tak pukul dia? Tak, aku tak pukul. Kau tumbuk dia? Tak, dia tumbuk aku. Aku tak okey nak pukul dia. Greta pula ada ceritanya. Dia beritahu polis hanya mahu ambil tisu tandas dan Gatorade sebelum teman lelaki mula menjerit serta menghina dia. Saya cuba nak pergi ambil tisu tandas dan Gatorade. Dia kata saya bodoh. Saya baling skuter, pad brake tercabut. Dia tak pulangkan, jadi saya tak boleh ke kedai beli barang. Dia telefon polis, jadi lantaklah. Itu memang besar. Saya rasa dia sudah mohon pengusiran hari ini. Dia tak bagi tarif pada saya. Saya baru beli katil $300 untuk dia, katanya nak simpan. Saya ada resit. Apa-apa sajalah. Dia tak mampu beli tisu tandas pun. Maksud saya, dia memang betul-betul tak ada duit. Dia kat sini macam telefon semua orang. Tolong, tolong. Dia nak tisu tandas. Aku takkan bagi duit. Tapi saya nak pergi ambil tisu tandas dan dapatkan Gatorade itu. Saya betul-betul perlukan ketenangan itu semula. Lintas jalan itu, jalan melintasi jalan. Jangan berikan kepada saya. Hanya berjalan melintasi jalan. Tidak, saya akan ke rest track. Kenapa? Terlalu mahal di sana. Saya cuma dapat 1 gulung pisau murah yang menyakitkan. Dia rasa terganggu. Saya boleh dapat 2 gulung di sana. Sekarang dia tinggalkan saya. Saya akan bagi awak pack break itu. Dia tutup penghawa dingin hari ini. Dia tak begitu. Dan ia rosakkan ketuhar, jadi saya tak boleh guna. Dia tutup air sejuk, jadi air sentiasa panas bila saya guna. Oh, kau kena keluar dari sini. Aku dah cakap dengan kau malam tadi. Saya tahu. Tak ada apa yang kita boleh buat tentang itu. Selagi kau nak duduk sini, korang boleh bayar berapa pun yang korang nak pada rumah ni. Boleh tak kau berhenti? Tolong. Tengok macam tu dah emosi kau, macam perempuan. Woohoo! Kau faham? Ini perkara sama yang berlaku malam tadi. Korang betul-betul nak buat kat sini ke untuk benda ni? 2 kali. Jadi, itu saja. Boleh saya ambil tuala kertas? Saya bertelur. Ambil saja apa yang awak mahu. Dia beri lelaki gelandangan itu $5 untuk belikan untuknya. Saya tak peduli. Boleh saya ambil tisu tandas sekejap? Korang kena berhenti. Ini memang tak masuk akal. Saya hanya mahu tisu tandas dan Gatorade supaya boleh baring. Saya tiada apa-apa. Dah tutup. Ya, saya main dengan dia. Tiada air sejuk, pendingin hawa tutup. Tolonglah. Dia sengaja rosakkan oven. Saya tak beritahu, dia baru kejar saya dengan batu bata nak pecahkan kepala. Saya bukan jenis dramatik apa cari masalah. Dia ingat semua orang kena jalan kaki. Konon dia mangsa. Pegawai minta nama Greta Gordon. Dia bernafas laju, minta air, kata tak boleh bernafas. Bila cuba masuk semula, pegawai halang. Ketika itu, teman wanitanya benar-benar hilang kawalan. Siapa nama awak? Awak tahu nama saya? Saya tak tahu nama awak. Apa yang awak mahu? Awak nak tangkap saya dah tak tahan. Saya tak pernah kata saya nak tangkap awak. Saya nak masuk rumah. Yang kelakarnya saya tanya, apa nama awak? Bagus. Saya dahaga, perlukan tisu dapur, tak boleh telan, tiada penghawa dingin sepanjang hari. Dan dia naikkan suhu air sampai saya terpaksa minum air panas. Macam mana ejen nama pertama awak? Tolonglah, saya tak nak. Saya tak tahu. Dia membuat tuduhan terhadap awak. Kalau begitu, buat apa yang perlu, Joe? Saya nak bagi awak peluang. Saya tak kisah. Buat saja apa yang perlu, bro. Jadi, kalau dia cakap dengan saya... Saya nak masuk ke dalam rumah. Jadi, saya rasa awak akan melawan. Pegang saya di sini. Awak tunggu di sini. Saya dahaga dan perlukan air pipe yang sangat mendidih. Adakah awak ambil ubat? Ya. Saya adalah ubat itu. Boleh tak diambilkan awak secawan air di dalam? Boleh tak dibagi awak secawan air di dalam? Saya tak nak awak masuk ke dalam rumah.
Kami akan suruh seorang pegawai masuk bersama dia. Macam mana? Tak perlu. Awak nak apa, bro? Awak nak air kan? Bro, aku dah habis. Aku dah habis. Jadi kita tangkap aku lah ni, aku akan masuk. Aku tak pernah habis. Kita dah berhenti, aku habis. Apa yang aku tanya ialah nama kau. Aku dah bagi pada... Kau bagi apa? Aku dah siap. Tak. Kau dapat pendapatan? Tak. Langsung tak ada. Itu bahagian perkakasan yang sama bulan lepas, bro. Mereka ada di sini malam tadi. Aku rasa marah sebab aku rasa panas sangat, okey? Ha? Aku rasa panas sangat. Apa? Aku boleh ambilkan air untuk kau. Aku boleh ambilkan air untuk kau. Apa jadi dengan kau? Bro. Aku cuma nak faham. Dia suruh dia serang aku. Aku ada 19 kesan gigitan. Dia arahkan anjingnya serang aku hingga gigitan dan Achilles aku. Aku terpaksa pakai simen 2 bulan. Korang berdua tinggal di sini? Dia enggan hantar aku ke hospital. Korang berdua tinggal di sini? Ya, Tuan. Tapi saya tahu. Kenapa datang? Dengar. Mulut saya dah nak berbuih. Saya benar-benar perlukan dadah. Saya akan panggil dia dan ambil air untuk awak. Saya tak nak air dari situ. Mulut saya berbuih, bro. Okey. Jalan dengan saya. Mari kita jalan sama-sama. Mari sini. Kita tak masuk rumah. Saya ambilkan air untuk awak. Saya tak perlukan bantuan awak, abang. Apa yang awak mahu? Saya nak masuk. Tangkap saya. Tidak, tak boleh. Mari sini. Nope. Okey. Dia tangkap saya. Okey. Nah, ini dia. Saya takkan buat gitu. Nak tangkap saya? Silahkan. Jangan melawan. Saya dapat. Tangan dia. Lempar. Ya. 10-15. Baiklah, awak kini ditahan. Okey? Lepaskan saya. Awak akan didakwa. Awak tendang mangsa awak. Tendang saya mau berjalan. Awak dah dapat 1. Greta Gordon telah ditahan, namun dia tetap berdegil dan kekecohan berterusan. Ditahan kerana apa? Anda ditahan kerana mencederakan orang dan lain-lain. Kau telah mencederakan teman lelaki kau di sini, pengecut. Kau juga telah mencederakan pegawai. Saya mencederakan dia. Ya. Kau tumbuk dadanya. Saya sedang berjalan. Kami cuba berlembut dengan kau. Saya malah cuba ambilkan air untuk kau. Tapi kau tetap tak dengar cakap saya. Okey, kami tak akan benarkan itu. Kemana kau bawa saya? Di sini saja, dalam kereta. Apa ni, bro? Di sini, temu di sini untuk saya. Keluar dari... Kau ada 10.15 untuk serangan saya. Perlu biasa dengan 10.37. It is very funny. Tidak, awak baru saja pukul saya. Saya tak buat. Saya cuma cuba masuk rumah, letak tangan ke bawah, kata tangkaplah saya. Saya takkan pukul polis. Awak ingat saya bodoh? Saya takkan buat begitu, Tuan. Saya letak tangan belakang dan kata tolong tangkap saya. Tolonglah, Tuan. Awak baru saja pukul saya. Tidak. Saya takkan pukul polis. Okey. Apa yang saya cakap? Saya cuba bincang tentang teman lelaki awak. Awak sangat agresif, tak nak dengar. Okey? Buatlah apa yang awak nak. Awak tak nak bercakap, kemudian awak pukul dia. Siapa kata jangan pukul, saya takkan cakap. Mudah saja. Anak lelaki saya dalam tentera. Saya tak akan pernah pukul polis. Saya bukan begitu. Awak baru saja buat. Saya berhati-hati. Saya kata... Letakkan tangan saya ke belakang. Okey. Baik, sudah duduk. Boleh tolong tolak saya? Tutup pintu itu. Tak, tunggu sekejap. Greta Gordon buat hal lagi, tercungap-cungap, minta air, dan merumut tentang belakangnya ke sana sini. Boleh saya minta air? Apa tu? Saya ada asma. Saya perlukan air. Saya ada asma dan air. Tolonglah air. Bertenang supaya kita dapat air. Saya tiada air. Awak perlu bernafas ikut hidung. Mula dengan hidung, hembus keluar mulut. Tolong saya. Dia di depan dan boleh bernafas. Bro, dengar sini, awak akan pergi ke depan, tapi saya perlu periksa badan awak sekarang. Jadi sila keluar untuk saya. Saya cadangkan awak tutup badan. Awak dengar tak apa yang saya cakap? Saya cuba bernafas. Kita pergi. Saya
rasa seperti saya semakin baik. Minum air. Dengar, saya tak ada air, tapi saya perlu periksa badan awak dulu, kemudian kita bawa ke tempat pendaftaran untuk dapatkan air. Faham? Baiklah, pusingkan lengan saya. Saya tak boleh melompat sebab belakang sakit. Boleh awak ayunkan kaki ke arah sini? Tak boleh, saya ada percederaan belakang. Tarik lengan saya akan melompat. Cerun berpecah. Alah, marilah. Cik. Saya bukan cuba sakiti awak. Awak kena hadap kereta itu. Oh, kasut saya telah dipulangkan. Letak kaki awak. Awak tahu kenapa rambut saya terurai di belakang? Dia mabuk beberapa bulan lepas dan pecahkan kepala saya dengan botol bir. Bertenang. Saya akan upahkannya. Rumah saya. Ada apa-apa pada awak yang boleh mencucuk saya atau boleh mencederakan saya? Di mana mereka? Saya tak mau. Sasaran saya terlalu luas. Walaupun dikawal pegawai, Greta Gordon terus berdrama dan menyindir orang sekeliling, menjadikan penangkapannya seperti pertunjukan solo yang huru-hara. Tolong, awak minta dia sebotol air. Saya sedang buat ini, lepas itu kita akan dapat. Saya tak akan bergerak. Semuanya dramatik. Awak ada masalah kerja sebab baru. Kita semua tahu, Kopi Boy terbaik. Tengok jiran saya dibunuh. Orang memang bodoh lah. Biarkan saja di situ. Oh, awak nak tuduh saya pukul awak? Kenapa? Bergerak. Tolong ucap terima kasih. Oh, okey. Sekurang-kurangnya ada kaki pukul perempuan di rumah. Melukiskan. Saya tak pasti bila dia jadi jahat. Baiklah, awak boleh masuk semula. Baiklah, saya rasa saya sedang pulih. Kawan, sekarang ingin drive. Ya, nombor 1. Ahli keluarga telah mengetahui Macam memaki saya. Saya akan dulu. Awak kena belajar jadi lebih baik. Lepas tu baru awak dapat apa yang awak nak. Awak faham tak? Ya, Puan. Itu takkan berlaku selagi awak tak berubah. Kalau awak bekerjasama, saya juga akan. Tapi saya tak boleh terima maki hamun dan kurang ajar. Faham? Ya, Puan. Saya akan kembali. Terima kasih. Saya bodoh cari pasal dengan polis. Tarik bahu saya, Tuan. Saya sangat dahaga dan ambil banyak ubat. Tarik nafas kejap, okey? Okey. Saya dah ambil air, awak kena bertenang ikut perjanjian. Okey. Saya boleh angkat benda tu, tak perlu awak turun ke tepi. Merokok. Terima kasih. Saya ambil Sanex, dan saya ambil Sanex, dan saya ambil Sanex. Membuat saya sangat dahaga. Betul tak? Ya. Greta Gordon masih tertanya-tanya mengapa ke hospital, siapa panggil paramedik, serta apa yang dia lakukan atau tidak lakukan, walaupun semuanya nampak selesai. Jadi kita akan ikut Dana, mereka akan bawa awak ke hospital, mereka akan periksa awak, dan saya tahu awak kata awak okey. Kita kena periksa awak, sebab awak yang panggil paramedik. Saya tak panggil paramedik. Saya tak panggil paramedik. Saya dulu pernah panggil paramedik. Baiklah. Jadi sekarang saya akan pergi ke hospital dan kemudian awak akan tinggal di sana. Mereka hanya akan periksa awak. Dan kemudian saya kena masuk penjara selepas awak. Ya, betul. Seriuskah? Awak sedang menekan Brianna. Okey, awak pukul. Tidak, awak pukul dia. Saya buat. Awak pukul anak dulu. Boleh tengok video tu? Saya tak buat. Oh, awak dalam kereta? Jadi, saya ditangkap sebab awak kata saya tuduhan menyerang pegawai polis. Saya enggan ke hospital. Greta Gordon dibawa ke hospital, kemudian ke penjara daerah Palm Beach dan didakwa atas keganasan rumah tangga terhadap pegawai penguat kuasa serta melawan pegawai dengan keganasan. Setakat ini, kes beliau di mahkamah masih belum selesai. Kini di daerah Escambia, mesej teks curang cetus pertengkaran waktu rehat makan tengah hari. Timberland Sheriff berkata Malika Cole berusia 28 tahun mengetahui teman lelakinya curang lalu bertindak balas. Rakan-rakan berkata Cole menjadi agresif. Dia datang, dia macam saya di sekeliling. Kacau juga bahasaan saya. Apa asasnya? Jadi dia pergi. Menyerang saya, okey? Itulah yang saya nampak. Hujan tahan awak di sini. Orang lain dah pegang, jadi ini bekas teman wanita awak. Ya. Okey, ya. Saya akan kata bekas, tapi ada orang di luar.
Korang cuma duduk sini saja. Tak pernah ada anak, tak pernah tinggal bersama. Tak ada apa-apa. Okey. Lepas tu, apa yang berlaku? Jadi dia mula serang awak ke sini? Cat sana. Okey. Awak terus lari. Kemudian kita akan tanya bila bunyi pok berlaku. Tunggu saja di sini. Duduk di tempat yang saya boleh cari awak. Awak tak perlu duduk dengan dia. Awak dengar bunyi pop itu? Ya, Tuan. Dari kereta? Ya, Tuan. Baik. Dan kemudian apa lagi? Kamu semua, Bima nama saya itu. Kamu ada kad pengenalan ke? Ya. Saya akan cuba. Saya cuba nak kekal sebelah. Dulu saya boleh beritahu dia. Bagi saya seminit. Saya cuma. Boleh beri kamu seminit, anggota saya ditarik. Saya ada sebuah kereta di sana. Dan kami sedang cuba untuk mengetahui apa yang sedang berlaku. Saya tak dapat apa-apa maklumat daripada awak. Baiklah. Baiklah, bersandar sekejap. Perlukan bantuan perubatan? Tak, okey. Seorang saksi berkata dia dengar jeritan, tengok ke arah sana dan nampak Cole yang mula-mula hayun tangan. Raycan sekejap cuba meleraikan pergaduhan tetapi dia melarikan diri ke kereta, keluar semula lalu tembakan didakwa berlaku. Saya berada di sana berjalan ke arah sini untuk ambil air dan saya nampak mereka berlari laju. Pada mulanya saya tak fikir apa-apa pun. Saya cuma nampak dia berlari laju melintas. Saya tak tahu siapa yang memandu, siapa saja yang ada dalam kereta yang dia pandu. Saya pun tak pasti kereta apa sebenarnya. Tapi saya dengar ramai orang menjerit di sini dan saya tengok ke sana, saya nampak awak. Di sini, di kawasan itu. Saya di meja sana. Saya tadi di sana, awak dengar banyak jeritan di sini. Ramai menjerit. Saya lihat dia pukul orang itu. Dia berpaling untuk pukul dia. Jadi awak nampak dia cuba mempertahankan diri. Nampak, macam awak nampak dia hayun tangan. Saya nampak dia hayun tangan dulu. Okey. Jadi saya anggap dia cuma pertahankan diri. Dan saya rasa Chris Yates dan Isaac mungkin yang tarik dia dari perempuan tu. Bila mereka tarik dia dari perempuan tu, dia terus melompat ke arah pistol, keluar dan masuk ke dalam kereta. Kereta tu, okey. Melompat ke tempat duduk komando, keluar semula, dan saya nampak dia mengacukan sesuatu ke arahnya. Saya tak tahu. Saya tak dapat tangkap pada mulanya, sampai saya dengar bunyi letupan. Dan masa itulah baru saya sedar, ya Allah. Okey, awak tengah buat kerja, dengar bunyi bising di sini, lalu datang ke sini. Saya tetap berada di sana. Ya, saya tetap berada di sana sepanjang masa. Okey, saya akan tetap di sini. Dan dari sana, awak boleh nampak wanita itu memukulnya dahulu. Ya, dia cuba mempertahankan diri. Ya. And then, dia dan seseorang lagi pergi untuk memisahkan lelaki itu daripadanya. Dan apabila mereka berjaya memisahkan mereka, dia sampai ke kereta saya. Anggota polis menahan Cole. Cole memberitahu pegawai hari itu bermula dengan tunang curang, pertengkaran hangat dan pergaduhan semakin teruk apabila dia hilang kawalan. Hei! Keluar dari kereta dengan tangan diangkat. Keluar dari kereta dengan tangan diangkat. Keluar dengan tangan diangkat! Palingkan muka dari saya! Berundur ke arah saya! Berundur ke arah saya! Berundur ke arah saya! Berundur ke arah saya! berhenti. Awak nak pegang dia? Mari, Puan. 316, kami telah menahan seorang. 10-8, memandu. Saya ditahan 1115 kerana pergaduhan malam ini. Saya akan geledah dia dan letak dia di belakang kereta saya. Tak perlu susun kertas itu. Dia akan berdiri di sini. Dengan dia. Dia apa? Dia kata dia ada pistol. Memang benar. Okey. Tahu? Okey. Kenapa ni? Kenapa kau menangis? Ha? Maksud kau dah terluka, maksudnya secara mental atau fizikal? Dia menyakiti kau. Apa lagi? Hey, Puan. Siapa nama Puan? Malika, kau. Malika. Baiklah, Malika. Anda telah ditahan sekarang. Adakah anda faham?
Anda berhak berdiam diri. Apa-apa yang anda katakan boleh dan akan digunakan terhadap anda di mahkamah. Anda juga berhak berbincang dengan peguam sebelum menjawab soalan. Anda mempunyai hak untuk ditemani peguam semasa sebarang soal siasat jika anda mahu. Jika anda mahu peguam tetapi tidak mampu untuk mendapatkannya, mahkamah akan melantik seorang peguam untuk anda. Adakah anda faham hak anda? Dengan mengambil kira hak anda, adakah anda mahu beritahu saya apa yang sedang berlaku? Pagi ini saya bangun dan nampak Stephen curang lagi. Dan saya tanya dia tentang perkara itu. Dia salahkan saya. Pagi ini memang begitu keadaannya. Jadi saya berada di rumah dan saya sedang mengemas barang-barang dia. Dia mesej saya. Awak tak hormat saya. Boleh saya buat lebih? Saya beritahu dia saya akan naik bercakap dengannya. Kerana saya memang pergi setiap hari. Okey. Jadi saya berhenti untuk cuba bercakap dengannya dan dia asyik tidak menghormati saya. Jadi kami bertengkar dengan hemat. Kerja itu. Kemudian apa yang berlaku? Siapa yang mula berkingat kasar? Baik. Kerja itu. Apa berlaku bila ia jadi fizikal? Kami mula bergaduh. Aha. Boleh jelaskan maksud fizikal? Kami tiada di sana. Maksudnya, bila pertengkaran memuncak, kami hanya saling bertengkar dan menjerit. Timbalan pegawai menumpukan kepada soalan utama iaitu senjata api dan dia kata dia melepaskan tembakan tapi bukan ke arah dia, hanya ke tanah sekadar untuk menakutkan dia. Awak ada pistol dalam kereta? Ia ada di situ. Saya tak pasti. Awak tahu di mana ia berada dalam tu? Ia memang ada di situ tadi. Okey. Mereka cuma nak pastikan ia selamat. Ia memang ada di situ tadi. Jadi ini berlaku di Tibets. Di mana ia tadi? Ia berada di bawah tempat duduk komando tadi. Di bawah tempat duduk pemandu mungkin? Jadi kenapa? Jadi awak pergi jumpa Tibets dan kamu berdua bergaduh secara fizikal. Apa yang berlaku? Macam mana ia berakhir? Kenapa kita berada di sini? Saya tak tahu kenapa kamu tak guna kerana pergaduhan itu. Keadaan jadi tegang. Saya dihentak ke tanah. Adakah kamu perlu gunakan senjata? Tidak, Tuan. Kamu tidak keluarkan senjata itu. Saya tak tahu. Kami cuma bergaduh. Okey. Saya dihentak ke lantai. Saya baru tumbuk muka ia. Jadi kenapa? Kenapa kami tahu tentang pistol? Saya tak tahu. Sebab itu saya macam... Saya tak tahu. Ya. Okey. Awak rasa kami semua datang sebab panggilan tembakan rawak? Ada kelongsong peluru hidup di tempat letak kereta itu. Saya ingat sebab pergaduhan itu, saya sangka kami sedang bergaduh. Apa yang awak buat dengan pistol itu? Di mana ia sekarang? Beritahu saja kami. Ia ada dalam kereta. Di mana? Bukan di bawah tempat duduk komando. Adakah awak melepaskan tembakan? Ya, saya melepaskan tembakan. Okey, jadi di mana awak letakkannya? Ia ada dalam kereta. Saya tak tahu kenapa awak di situ. Saya hanya duduk di depan, bukan di belakang. Apa sebab awak terpaksa menembak? Saya diserang orang awak, jadi tak boleh lawan dia. Okey. Apa maksud awak lepaskan tembakan itu? Boleh jelaskan? Saya hanya tembak ke tanah. Tembak ke arah tanah. Saya nak takutkan dia. Kau tahu, okey? Dan saya cuma tembak sekali saja. Okey. Awak tembak tanah untuk takutkan dia supaya dia berundur. Okey? Saya tak alakan pada sesiapa pun. Saya tak cuba nak tembak sesiapa. Ia lebih kepada macam suruh dia berundur. Saya kecil. Saya wanita kecil. Saya tak boleh lawan lelaki. Saya faham. Saya tak menghakimi. Itulah tujuan utama saya. Kami hanya cuba faham situasi, bukan menghakimi awak. Ya, Puan. Okey, beri saya 1 minit. Kita lihat apa yang akan dibuat. Tingkap-tingkap ini boleh diturunkan. Ya. Yeah. Baik. Cole menghadapi pertuduhan termasuk serangan fizikal, serangan teruk dengan senjata api dan mengacukkan senjata. Dia bayar ikat jamin $5,000 dan kes masih belum selesai di mahkamah. Kami tak ada masalah! Berhenti tanya! Awak memang tolong! Berhenti tenang! Berhenti tenang! Episod After Hours kali ini di West Palm Beach. Brittany Minyazon, bekas teman wanita, didakwa datang ke rumah bekas pasangannya menuntut jumpa anak lelakinya. Polis berkata dia menjerit, menolak dan memukul muka seorang wanita lain. Apa yang sedang berlaku?
Tapi baik-baik saja. Pergi mampus kau. Hei, berhenti. Boleh tak awak berhenti? Dengar sini, kepala saya sakit sangat. Saya berdarah. Saya berdarah. Saya berdarah. Ya, dia hentak kepala saya. Saya ada balutan sebab dia buat. Ya, dia hentak kepala saya dengan kuat. Saya tak cedera. Itu anak saya. Dia suka menipu. Sekarang batin saya terluang. Saya dah mula pengsan. Saya dah mula pengsan. Saya dalam tempoh percubaan. Jadi puan. Okey, kami macam... Saya dah mula pengsan. Tarik nafas. Jika bernafas, Anak saya puan. tetap di sini. Saya jumpa anak saya. Saya dalam tempoh percubaan, puan. Kenapa awak berguling atas tanah? Kepala saya cedera dan saya kehilangan darah. Awak tak apa-apa. Awak boleh nampak saya tak? Okey. Okey. Awak tak berdarah pun. Okey, tapi kepala saya cedera. Okey, saya nak pergi sekarang. Baik, awak mari sini. Okey, saya tak perlukan ubat. Saya tak perlukan ubat. Jangan bagi saya ubat. Di mana kawan-kawan saya? Mari sini. Apa yang sedang berlaku? Tidak. Mari sini. Tidur. Tidak, saya datang ke sini untuk ambil anak saya. Dia tiada hak penjagaan. Saya dari rumah kawan. Macam, dia baru saja suruh saya ambil. Apa yang kamu buat, bro? Saya akan taser awak kalau awak tak berhenti. Bertenang, 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 bertenang. 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 Apa yang awak nak ambil? Berapa jauh awak? Di situlah saya dengar awak di 303 West. Ya Tuhan, kenapa takkan saya? Saya tak buat apa-apa. Saya hanya nak ambil anak saya. Tahan dia, tolong. Jangan mula, saya akan taser kamu semua. Kita dapat penghormatan ini. Okey, saya takkan penjarakan kamu. Cuma tahan saja. Okey. 12 kepada 10. Apa yang saya sedang lakukan? Saya lagi datang ambil anak saya. Tak buat apa-apa. Apa ni? Kenapa saya kena taser? Saya tak buat apa-apa. Jadi saya lari. Mari kita pergi. Britney terus bergelut dan bertekak sepanjang kejadian itu sehingga pegawai tersebut mengeluarkan amaran yang sangat serius. Duduk diam atau kena taser. Ini memang tak masuk akal. Saya sumpah. Kenapa kita nak masuk penjara? Marilah. Ya, cita baik. Tolong jangan beritahu bagi awak. Saya tak pasti apa yang akan saya buat. Tapi saya boleh rasa. Saya baru datang untuk ambil anak saya. Saya dah suruh awak berhenti. Bukankah saya dah suruh awak berhenti? Bukankah saya dah suruh awak berhenti? Tapi kita, okey. Awak tak, okey? Kepala awak berdarah. Saya? Okey. Hampir-hampir pun tak. Saya, okey. Saya tak berdarah. Saya tak tahu apa yang saya akan. Awak tak buat apa-apa. Kami tak buat apa-apa. Kami cuma bergaduh kecil saja. Jadi kenapa saya kena masuk penjara? Saya tak buat apa-apa. Saya cuma datang ambil anak. Sekarang awak dapat tentangan yang sempurna. Saya tak buat apa-apa. Dia suruh berhenti dan letak tangan di belakang, tapi awak lari. Sebab saya cuba tenangkan dia. Tak kisah. Disuruh awak berhenti, awak berhenti. Tidak beri awak amaran. Saya tak nak taser awak. Dia dah banyak beri amaran. Saya cuma nak pastikan dia jaga anak saya. Tolak dari 2 kali. Saya dah buat. Tak nak benda terjadi pada dia. Buka kaki awak. Square. Buka kaki awak. Buka kaki awak. Buka kaki awak. See you not listening. Buka kaki awak. Saya tak tahu apa yang saya buat. Saya buat. Saya tak tahu apa yang saya.
Saya tak nak apa-apa daripada dia, tolong! Tidak, dia baik! Dia baik! Itu yang dia buat. Dia baik. Berhenti bergerak. Dia okey. Dia baik, bro. Tidak! Dia baik, tak buat apa-apa. Tapi dia tak buat apa-apa. Awak masih pegangnya. Berhenti bergerak. Okey, kenapa awak agresif sangat? Okey, awak tak boleh berhenti jadi agresif. Saya seorang perempuan. Kenapa awak agresif? Awak asyik bergerak. Jadi berhenti. Berhenti bergerak. Saya tak buat apa-apa. Dan tak boleh buat begitu. Tolonglah, jangan terlalu agresif. Tolonglah, Bang. Kalau kau berhenti bergerak, Berhenti. Aku benci kau, ya. Kau memang bodoh. Aku benci kau. Kau anak haram. Ayo, mari kita pergi ke laluan itu. masuk dalam kereta. Kau anak bodoh, sial. Aku benci kau. Kau masuk penjara. Biar mereka periksa kau. Aku akan berhenti berlagak seperti penjara. Aku tak nak periksa kau. Kita tiada masalah. Aku tak peduli. Kau memang menyeronok, kan? Aku nak kerjakan kamu berdua. Dia masih mendakwa dia di situ demi anaknya. Britney mula buat kecoh. Polis hanya cuba kawal keadaan. Itu memang tak adil. Dia tak buat apa-apa pun pada saya. Kami cuma salah faham, ya, okey? Itu tak adil. Memang tak adil. Perselisihan faham boleh berlaku. Ada darah di belakang kepala awak. Boleh saya periksa? Tak, okey. Tak, saya perlu keluar. Saya ada kereta saya. Saya ada tercecek. Tak ada masalah. Untuk anak saya makan, tunggu sekejap. Masukkan kaki. Masuk balik dalam kereta. Untuk anak saya cakap macam tu, pertaruhkan nyawa awak. Okey, kenapa saya perlu masuk penjara? Okey, saya tak buat. Kami cuma salah faham, abang. Kita ada kes panas ni. Mencurigakan. Saya akan ambil telefon itu. Kami tak ada masalah, Puan. Kami tak ada masalah. Kami tak ada masalah. Tidak, tidak. Kami tiada masalah. Jangan tendang. Kamu hanya sedang bercinta. Berhenti tendang, bro. Berhenti tendang. Okey, saya tak akan mati. Jangan tendang. Berhenti tendang. Tak, kita tak ada masalah. Kita cuma ada salah faham. Itu saja. Saya memang nak pergi. Saya akan pergi dari sini. Oh, Brakto. Okey? Ya. Ya, saya. Okey. Siapa nama awak? Apa nama keluarga awak? Berikan nama awak. Ia agak tegang. Awak akan berikannya. Saya tak perlu perhatian atau beritahu nama. Saya masih dalam pengawasan. Macam mana? Puan, saya datang untuk jumpa anak bongsu saya. Dengar cakap saya takkan dengar itu. Puan, kami sedang berbual. Cakaplah! Denar awak dan pergi. Ya, Puan, saya akan pergi. Saya takkan pergi! Berikan saya nama awak. Apa yang... Tapi... Puan, saya hanya mau lihat anak saya! Macam, itu memang gila. Saya pernah nampak awak. Saya kenal awak. Puan kenal saya. Saya datang jumpa anak saya. Dan akan jelaskan, saya baru dapat kerja. Inilah yang berlaku kali terakhir. Ros, saya datang jumpa anak saya. Kenapa jadi begini? Itu saja. Anak saya benci saya walaupun tinggal dengan saya. Kau tak ingat ini pernah berlaku? Ya, saya datang, tapi itu tetap anak saya. Saya ada 2 orang anak. Kalau dia jadi sesuatu, ia macam... Aduh. Saya pernah ada pasukan besar dengan dia. Jangan tendang GV. Jika awak tendang saya, awak akan didakwa. Saya tak tendang awak. Apa masalah awak
Ada sesuatu antara awak dan pegawai ini. Saya tak buat apa-apa pun. Memang ada sesuatu yang berlaku. Saya tak buat apa-apa. Dari dekat sini, saya tak jumpa anak saya. Tenang saja, awak akan ke hospital untuk bersihkan diri. Saya tak nak pergi hospital. Ingat cakap saya, kalau awak meronta, awak akan diikat dan itu teruk. Saya tak nak di penjara. Saya ada tetamu dan baru mula kerja baru. Dengar apa yang saya cakap. Saya baru datang nak jumpa anak saya. Awak dengar tak apa saya cakap? Awak kena dapat pengesahan perubatan dulu. Okey. Awak berdarah. Saya tak berdarah. Ya. Saya faham, tapi tiada kaitan. Okey. Kami hanya bertengkar mulut. Kau tak tendang apa-apa. Cik, jadi adakah saya ada masuk penjara? Saya tak tahu. Tak ada di sini. Saya akan cari tahu. Saya akan siasat apa yang berlaku. Puan, saya tak mahu di penjara. Boleh tak awak berhenti menendang, tolong? Jika awak dapat anak saya sedang bercakap dengan awak. Jika awak rosakkan kereta dia, itu satu lagi tuduhan. Kenapa kita buat semua ni? Tapi saya tak buat. Saya tak datang sini untuk itu. Anak saya, anak sulung saya yang buat ni. Baiklah. Perkara sama berlaku sebelum ini. Saya benci dia. Dia asyik kenceng kat sini. Jangan datang lagi. Bro, aku baru bertaruh dengan pistol. Jadi, jangan datang ke sini lagi. Bro, aku tetap akan dipenjara. Aku dalam pengawasan. Saya tak tahu. Saya bukan datang sini kerana masalah. Okey, awak akan berhenti tendang supaya tak perlu pasang pengikat. Awak dengar tak? Awak tak akan dipenjara sekarang, tapi akan ke hospital. Saya tak nak pergi ke rumah tu. Awak kena pergi untuk dapatkan pengesahan. Saya. Okey. Awak terlibat dalam satu pertengkaran. Saya tak terlibat. Awak perlu pergi untuk dapatkan pengesahan. Okey, saya boleh buat sendiri. Dengar apa yang saya cakap. Kalau awak buat lagi sekali. Kalau awak tendang pintu lagi, dia akan pakaikan pengikat kaki. Okey, tak apa. Tapi marilah. Dia sedang membantu masuk, bro. Tolonglah Laura, duduk semula. Pasangkan tali pinggang keledar awak dan dia. Awak kena pasang tali pinggang keledar. Saya tak tahu apa dia buat pada anak saya. Bersandar, bro. Tapi saya perlu pakai. Duduk, ayo. Saya di penjara. Ayah, jom pergi. Saya, okey. Itu memang tak patut. Mari sini dan duduk. Mari. Bersandar. Dengar, awak keruhkan lagi keadaan. Mana ada. Britney masih hilang kawalan, tetapi pegawai telah beri amaran satu lagi pergerakan boleh sebabkan dia diikat atau lebih teruk. Saya tidak kerana masih dalam percubaan. Nanti kaki kamu kena ikat. Saya cuba elakkan itu. Duduklah, tiada apa berlaku. Kami ada persetujuan lisan. Terus tendang pintu itu. Ayolah. Saya boleh pasang tali pinggang keledar. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Ayuh, saya serius. Kalau awak tendang pintu tu, awak akan kena. Saya beritahu sekarang. Tapi macam mana saya boleh masuk penjara? Saya tak buat apa-apa pun. Awak akan pergi ke hospital dulu. Saya tak nak ke hospital dan tak peduli. Saya nak tengok anak saya. Tak pergi hospital. Ma, awak nak duduk diam. Saya datang sini nak tengok anak saya. Awak nak duduk diam, ya atau tidak? Saya datang nak tengok jari saya. Tak, ini tak betul. Awak nak duduk ke atau kita kena pasang penahan kaki? Tolong. Kenapa awak buat begitu bila saya datang? Awak halang saya di pintu. Puan, anak saya ada di dalam. Puan, tak boleh masuk lagi. Itu tak adil. Saya tak bersalah. Hanya datang ke tempat kerja jumpa anak. Kenapa dia di sini? Saya naik tadi. Awak ibu kandung. Dia ada kerja rumah di Jupiter. Jadi saya tak boleh ambil dia dari sekolah. Awak kena jaga dia. Kenapa biar dia pegang? Dia tak pegang dia pun. Dia tak pegang dia pun. Bukankah awak ibu kandung dia? Ya, kami berdua ada hak penjagaan. Okey. Jadi, macam mana dia boleh jaga dia? Macam mana kamu berdua boleh dapat hak penjagaan? Saya lepaskan Cipar. Ikut kamu semua dulu. Okey. Itu Cipar. Saya habis kerja lewat dari dia. Jadi dia boleh ambil dia. Sebab itu saya datang. Tak ada masalah anak saya buat begitu. Itu saja. Duduk semula atau awak akan buat keadaan jadi lebih teruk. Britney tak terima, tendang pintu, langgar peraturan. Huru-hara bekas teman wanita tanpa tapisan.
Jadi sebab saya kena buat prosedur pentadbiran. Ya, tapi itu langsung tak masuk akal. Itu tiada kaitan di sini. Okey? Ya, tapi saya tak terlibat dalam itu. Baiklah. Terima kasih. Okey, nak betulkan jari kamu. Saya cuma nak pastikan ia selesa, okey? Tak, saya dah buat. Saya tak nak. Marilah. Sorry. Saya tak peduli. Saya tak peduli. Jika awak tak bekerjasama, lebih banyak pertuduhan akan dikenakan. Kami tak mahu itu berlaku. Saya tak peduli. Saya tak peduli. Saya tak peduli. Tak, saya akan sertai pasukan baseball. Saya tak mahu. Berhenti. Tidak. Oh, tidak. 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 Berhenti. Tidak. 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 Ya, aku kembali. Okey. Berhenti. Aku pergi. Berhenti. Tidak. 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 No. Berhenti. No. Jaga lampu kamu. Saya dah buat. Saya dah buat. Ia tekannya pasukan saya. Tunggu sekejap. Tunggu kejap. Oh ya Tuhan. Serahkan kunci itu. Macam itulah. Awak akan kuncinya. Dengar sini, awak buat ni jadi lebih besar daripada kereta tu. Baiklah. Awak patut tertepi sebab sekarang awak akan didakwa lagi. Saya tak peduli. Saya tak peduli. Tak boleh. Tak boleh. Saya tak boleh. Tidak. Tolong berhenti. Tidak. 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 Awak akan tanggung semua kesakitan itu. Tidak. 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 Tutup pintu. Awak tahu apa kita buat di sini? 55 minit. Jangan keliling, kawal dan pegang kakinya. Angkat kakinya. Saya tak boleh keluar dari tengah. Saya buat macam ni. Okey, tak, kita akan berjaya. Saya tak mahu jumpa anak. Saya tak mahu jumpa anak. Pakaikan tali pinggang keledar dan duduk betul. Kemudian uruskan dia. Saya tak mahu jumpa anak saya. Biar saya uruskan. Saya tak mahu jumpa anak. Suruh dia diam. Biar halau dia keluar. Saya faham. Dia bawa dia masuk. Tidak, tolong. Tarik tali itu sampai ia betul-betul ketat. Tolong, saya perlu guna tandas. Okey, jadi sekarang. Ya. Boleh saya guna tandas? Tak boleh. Boleh saya guna tandas? Brittany Minyazen dipenjara di Palm Beach County atas tuduhan keganasan rumah tangga dan melawan tangkapan. Kes masih berjalan. Kisah bekas teman wanita ini berubah dari lawatan biasa menjadi huru-hara. Terima kasih menonton Law and Crime After Hours minggu ini, terbitan dan tulisan Juliana Batalia. Suntingan video V, Daniel Camacho. Saya Sam Goldberg, jumpa minggu depan.